nak pergi ke Hadramaut maut, orang tunjuk pula, ni kubur Nabi Soleh sini. Kita kata dah berapa orang benda Nabi Soleh ni sebenarnya. Di Jordan ada sedih, di Yaman ada serang. Nak awak dakwah. Siapa-siapa pun boleh dakwah. Nampak tak? Begitu juga kubur Ashabul Kahfi di Jordan orang makruf lah. Di Yaman pun ada. Ada kata Ashabul Kahfi di Yaman, dia kata bang. Sekadar dakwah kita boleh dakwah, tapi percaya nanti dulu. Sebagaimana yang saya sebut tadi, pengalaman saya di Yaman ni, walaupun saya belajar di Sana'a, dan alhamdulillah di Sana'a ni kita kata tak ada kubur-kubur yang dipuja melampau-lampau. Sedangkan di Sana'a ni ada kubur ulama-ulama, ada kubur orang-orang soleh, seperti kubur Imam Syaukani dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah oleh kerana kefahaman sunnah yang tinggi sini, walaupun ada Syiah Zaidiyah situ, tapi tak ada istilah memuja kubur melampau-lampau ni, tak ada. Cuma di Yaman ada 2-3 tempat pemujaan kubur yang melampau ni berlaku. Satu di kalangan, kita kata dia di kalangan ahli sunnah lah, kita kira sebab dia mazhab Syafi'i lah. Dan 2 lagi kita kata dari golongan Syiah. Dan ketiga-tiga tempat ni alhamdulillah saya bukan dengar cerita orang, bukan sekadar baca di buku. Bukan hanya dengar daripada Tok Syekh cerita, Syekh kita di tempat belajar kita je. Kita pergi tengok sendiri, kita pergi perhati sendiri. Apa yang berlaku pertama sekali, yang paling utama di Yaman ni, di sana ada dakwaan kubur Nabi Hud alaihissalam. Masya Allah. Kalau tuan-tuan pergi, saya pernah pergi sekali, dan saya tengok depan mata saya sendiri apa yang dilakukan oleh sebahagian umat Islam sana. Masya Allah. Berlaku percanggahan, berlaku benda yang tidak disyariatkan pada kita pun dalam bab kubur. Pertama sekali ulama bincang tentang kubur Nabi Hud ni, betul ke kubur Nabi Hud situ? Tu soalan pertama sekali. Yang mereka dakwa inilah kubur Nabi Hud, berdasarkan asal begini. Bila kita kaji-kaji, rupa-rupanya kubur ni yang jadi temu situ, betul kita kata Nabi pernah sebut bahawa Nabi Hud ni duduk di mana? Di Ahqaf, di Bukit Berpasir. Dan Bukit Berpasir ni bukan di Yaman saja ada. Dia ada sebahagian di Yaman dan sebahagian lagi di Oman. Nampak tak? Dan kita sebagai seorang Muslim, kita percaya dan yakin sepenuh hati, hanya satu-satunya kubur yang sahih, yang betul bahawa itu adalah kubur Nabi. Kubur siapa? Kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tu je hak tu. Ada pun hal lain, semua sekadar dakwah. Semua sekadar dakwah orang. Bila dakwah ni kita nak kata gua ni sahih ke tak? Sebab kubur Nabi ni macam-macam dakwah lah. Saya pernah ke Jordan. Masa kita pergi ke Jordan ni, dia pun bawa lah kita pergi ziarah tempat-tempat bersejarah. Antara tempat dia bawa kita pergi ziarah, kubur Nabi Saleh. Kita pergi. Saya ambil gambar pun masa tu baru belajar kan. Kubur Nabi Saleh panjang. Ada panjang dari dinding tu sampai dinding ni. Kita duk bayang memang besar orang dulu kot. Baik kan? Kita transit di Jordan. Habis transit di Jordan tu pergi ke Yaman. Sampai ke Yaman, perjalanan dari Sana'a nak pergi ke Hadramaut, orang tunjuk pula, ni kubur Nabi Saleh sini. Kita kata dah berapa orang benda Nabi Saleh ni sebenarnya. Di Jordan ada sedih, di Yaman ada serang. Nak awak dakwah. Siapa-siapa pun boleh dakwah. Nampak tak? Begitu juga kubur Ashabul Kahfi di Jordan orang makruf lah. Di Yaman pun ada. Ada kata Ashabul Kahfi di Yaman, dia kata bang. Sekadar dakwah kita boleh dakwah, tapi percaya nanti dulu. Ini pertama tentang kubur Nabi Hud alaihissalam. Dan ianya berlaku setiap tahun. Dulu setiap tahun sekali, setahun dia buat. Iaitu di bulan Syaban. Di bulan Syaban dia akan buat ziarah secara besar-besaran. Kita boleh tengok. Sehingga kan sekiranya berlaku ziarah pada hari Jumaat, dia tinggal sembahyang Jumaat. Alasan dia, alasan kita musafir. Lebih 2 marhalah. Betul kita kata, tapi apa yang mungkin musafir sini? Atas dasar dia, syariat mana yang suruh pergi sini ni, sampai tahap mu tinggal syariat kewajipan Jumaat.
Semata-mata kan duduk kubur ni. Ada ni baru terbukti. Baru ni viral dalam Facebook dalam dia dah. Ada seorang habib dia kata dia ni Ainul Kasyaf. Gelarang dia Ainul Kasyaf ni benda. Mata dia Allah buka. Kasyaf boleh tengok segala benda. Lah dia ni pergi ke kubur Nabi Hud, dia masuk terus dalam kubur. Saya pernah pergi dah kubur ni. Nah, kubur Nabi Hud yang dia dakwa ni, dia dalam gua. Gua lagu mana? Maknanya pintu ada lubang. Adalah Sony lubang ni. Kecil saja lubang tu. Maknanya kalau besar saja ni pun belum tentu boleh masuk. Sedangkan bila tengok habib tu besar, tuang ni dah bapa orang. Tiba-tiba dia kata aku pernah masuk dalam ni. Bila aku masuk dalam kubur ni, aku tengok Nabi Hud ada cokoh dalam. Bukan mimpi ni, dia tengok sungguh. Faham? Dia tengok Nabi Hud tengok duduk cokoh situ. Lah dia pun tanya, dak tengok-tengok Nabi Hud ni tengah menangis. Selak nangis ni. Dia pun tanya, wahai Nabi Allah, bapa mu nangis ni? Ni kita kata, bapa mu nangis ni? Nabi Hud kata, aku nangis ni sebab aku tanggung beban dosa-dosa orang mari ziarah aku. Apa tak? Siapa-siapa orang mari ziarah aku sini ni, aku akan tanggung beban dosa-dosa dia. Siapa bila? Siapa Allah ampuni dosa-dosa orang ni. Sebab tu yang jadi bersungguh mari ziarah ni. Tu penyebab mari bersungguh ziarah. Nampak? Dan tuan-tuan kena ingat, tempat kubur Nabi Hud ni bukan penempatan orang. Tak ada malam manusia duduk situ. Bukan perkampungan. Sebab tu dia tak buat Jumaat. Tetapi kalau kita pergi, macam bandar terus situ. Perumahan tu ada situ. Tuan-tuan boleh tengok dalam internet. Macam perumahan tu. Siap ada api, siap ada air, siap ada kedai, ada benda. Tapi bila yang orang duduk sini? Ketika ziarah sahaja. Ziarah berlaku lebih kurang dalam 3 hari saja. Masa ni saja ada orang. Kalau kita pergi masa lain, tutup terus pintu pagar. Tak ada seorang apa manusia duduk situ. Nampak tak? Benda yang dilakukan. Ini satu tempat kita itu. Dan macam-macam lah upacaranya. Ada joget punya, ada zikirnya, ada macam-macam. Antara benda dia buat, dia akan beri salam. Start daripada ada telaga Sutih, dia akan beri salam ke semua Nabi-Nabi. Siapa naik ke atas bukit itu, tak? Siapa di kubur Nabi Hud, dia akan baca surah Hud di kubur tu. Itu semua upacara-upacara yang diadakan, yang dimulai dengan mandi sungai. Betul lah situ ada sungai, kita pun mandi juga sebab panas. Jadi pergilah mandi sungai tu. Itu benda yang dilakukan. Ini kita panggil al-ghulu, melampau dalam memuja kubur-kubur Nabi. Dan yang pertama sekali para ulama bincang, tak pasti pun itu adalah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kubur Nabi Hud alaihi salam. Tak pasti pun. Hanya melalui mimpi seseorang yang dianggap sebagai wali. Itu sahaja. Lalu didakwa dan dianggap ini tempat keramat, ini tempat bersih jiwa, ini tempat boleh mengampuni dosa dan macam-macam. Itu anggapan-anggapan yang mereka buat. Satu. Kedua, kita kata golongan yang sama juga, mereka memuja kubur-kubur yang dianggap sebagai wali-wali. Dia kata ini perkampungan 1,000,000 wali ataupun 1,000 wali. Maknanya kampung tu untuk wali saja kampung tu. Yang dinisbahkan kepada dia kata ini adalah ahli bait, keturunan Nabi. Kita tak takwil. Kita yakini bahawa di sana adanya ahli bait, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma nak pasti siapa-siapa keturunan Nabi ni, nak pasti mana? Tak. Dakwa semua orang boleh dakwa. Ulama-ulama kita, syekh-syekh kita bila ditanya ada tak lagi ahli bait keturunan Nabi ni, kita syekh-syekh kita kata ada. Cuma nak pasti siapa ni, tak tahulah, kena cek DNA ke lagu mana, wallahu a'lam. Itu satu. Dan dibuat segala benda lah di kubur-kubur Tok Wali. Golongan kedua, golongan Syiah, iaitu Syiah Zaidiyah ataupun Syiah Zaidiyah Jarudiyah nama dia. Hak ni pun saya sempat pergi dengan sahabat saya. Kita pergi, hak ni lebih melampau daripada apa yang berlaku di hak tempat pertama tadi kita kata. Apa dia buat di kubur-kubur yang dianggap sebagai imam mereka? Imam Al-Hadi dia bagi. Kalau ni kita kenal Syiah Zaidiyah Jarudiyah, betul tak? Sini tempat ni Ini tempat lubuk pokok dia. Di sana adanya kubur imam yang dia akan ziarah. Saya pergi, saya duduk di kubur-kubur ni betul-betul di masjid. Di masjid. Di masjid di Sa'dah.
Budak-budak balik sekolah, sebelum balik rumah dia akan mari kubur ni dulu. Dan ni saya tengok depan mata. Dia mari, dia akan tawah di kubur. Sudah dia tawah 2-3 kali baru dia balik. Ada seorang pelajar ni mari, dia tengok kita ni orang asing, orang luar, dia tanya, "Mu dari mana ni?" Kita kata dari Malaysia. "Tempatmu ada kubur imam tak?" Oh, dia tanya tak. "Tempatmu ni ada kubur imam tak?" Orang kata tak ada. "Oh, tempat kita ada kubur imam." Mana dia bangga benda tu. Dan itu menjadi orang kata ibadah yang dianggap sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah. Wallahualam. Nampak? Ini satu kumpulan. Dan bukan setakat dia duk tawaf, dia duk puja kubur ni, malah apabila mari musim korban, dia akan berkorban di kubur ni. Ini semua benda-benda yang bercanggah dan benda-benda yang boleh membawa kepada kesyirikan kepada Allah. Sebab ibadah korban, Allah kata benda dalam Quran, "Fasalli li rabbik wanhar." Allah kata tak? Allah kata hendaklah kamu sembahyang, kamu beribadah, kamu solat ni kerana aku, li rabbik, kerana Tuhanmu, wanhar, dan juga hendaklah menyembelih korban ke apa kerana Tuhanmu. Tiba-tiba kita sembelih, dia kata saya sembelih korban kerana Allah, tapi saya buat kubur ni. Apa kaitan kubur dengan penyembelihan? Tidak lain melainkan kerana ta'zim, kerana memuliakan tuan kubur. Kerana anggap tak kubur ni, kalau sembelih kubur ni lain dia punya korban ni. Tak, mustajab, diterima Allah korban. Ini bahaya kita kata. Tak. Kefahaman lagu ni bahaya. Nampak tak? Satu. Kedua dan ketiga, tempat yang pernah saya pergi juga adalah di kubur Queen Arwah dia panggil. Queen Arwah ni orang yang pernah memerintah Yaman. Yaman kalau kita baca dalam sejarah, dia pernah diperintah oleh 2 orang wanita. Tak? Pertama di zaman Nabi Sulaiman. Siapa nama dia? Balqis. Tak? Tu zaman Nabi Sulaiman. Dan kedua pernah diperintah oleh wanita di zaman Kerajaan Fatimiyah Mesir. Tak? Di Mesir, Kerajaan Fatimiyah di Yaman pada masa tu diperintah oleh Queen Arwah nama dia, ataupun Malikah Arwah. Malikah Arwah ni dia ada di Jiblah, di antara dan juga Sana'a, Yaman. Di sana dalam masjid kubur dia. Siapa yang mari puja kubur dia ni? Golongan Ismailiyah Batiniyah. Kita kenal di Malaysia, kita ni pun ada. Saat-saat ni kaya lah. Di Malaysia pun, baik di Yaman pun, dia ada persatuan ni. Dan kita boleh kenal tuan, dia pakai putih, segala putih, payah putih, jubah putih, baik lelaki, baik perempuan. Ini golongan Ismailiyah. Tiap-tiap tahun dia akan mari ziarah kubur. Benda dia buat macam-macam. Dia bersujud, dia menangis, dia minta hajat, macam-macam. Tak kira OKU, tak OKU mari belaka. Kita pernah tengok ada seorang OKU mari ke, kata tak ni, apa ni, mari dengan kursi roda ni. Dan nak naik ke masjid ni ada lebih kurang kat 100 tangga, anak tangga. Dia pergi hamba Allah ni. Bapa nak minta hajat sini. Nak berdoa. Nak memohon hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini apa yang dilakukan. Dan kita kena ingat benda-benda ni tidak berlaku melainkan kerana ada sumber yang menjadi pegangan mereka.